Assalamualaikum, anda bersama saya Pasha Rahim dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya pada pagi ini. Pagi ini ya, alhamdulillah. Hari ini bersama saya Nurul Hidayah Umul, dan hari ini merupakan hari Isnin 6 November 2023 dan berbaki dalam sebulan lebih lagi lah kita nak menjelang ke tahun baru, dan semoga segala impian didoakan telah pun terlaksana. Kalau belum terlaksana, masih ada masa. Tetapi kita jangan terlalu letakkan satu timeline ataupun jangka masa terhadap sesuatu apa yang kita ingin lakukan, usahakan, kerana itu akan memberikan satu tekanan yang hebat kepada kita. Tetapi yang penting, kita kena terus berusaha. Itu paling penting, jangan terlalu selesa. Yang paling rugi adalah apabila seseorang itu tidak melakukan apa-apa tindakan. Apa-apa pun, kalau apa-apa yang tak tercapai itu boleh lagi kita panjangkan ke tahun hadapan. Betul. Okey, seperti biasa pengisian kita pada pagi ini cukup padat, pastinya dengan topik yang akan memberikan banyak manfaat kepada anda semua. Topik yang sangat penting kiranya berkenaan dengan kesihatan wanita, terutamanya kita akan bercakap mengenai kanser cervix bersama seorang tetamu jemputan khas. Rasanya tak perlulah kita nak perkenalkan, sudah tentu ramai yang dah kenal. Dan ialah sejak orang kata akhir-akhir ini ramai yang menjalankan bisnes secara atas talian ataupun secara online yang menggunakan platform social media dan sebagainya. Mungkin ramai juga di antara anda di luar sana yang ingin mendapatkan lebih lagi informasi bagaimana untuk kita membesarkan ataupun memajukan lagi bisnes kita secara atas talian. Itu pun antara salah satu topik yang akan kita bawakan pada pagi ini. Dan lebih menarik sekali, dan mungkin saya boleh mulakan ya untuk pagi ini. Kita nak ucapkan ribuan tahniah kepada Datuk Lat ataupun lebih dikenali ataupun nama sebenarnya Datuk Muhammad Nur Khalid atas pengiktirafan gelaran seniman diraja. Merupakan seorang kartunis tersohor yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Betul. Iaitu terus membantu mempromosikan kebudayaan Malaysia dan juga masyarakat pelbagai kaum ini menerusi karya seninya, iaitu karya lukisan ya, ataupun lebih dikenali sebagai lukisan komik. Khasnya menampilkan daripada berlatar belakangkan daripada negeri kelahirannya, iaitu Perak, dan kita difahamkan ya melalui karya yang dipamerkan di Galeri Rumah Lat, iaitu di Batu Gajah. Lat yang ditemui selepas dikurniakan watikah gelaran seniman diraja di Istana Iskandaria di Perak, berkata beliau berbangga dan dapat meneruskan idea membuka galeri berkenaan demi mempamerkan karyanya yang memaparkan kemajmukan masyarakat Malaysia. Perak merupakan salah satu tempat yang boleh dijadikan lokasi tarikan pelancongan. Jadi dengan mempamerkan lukisan komik Lat di Galeri Rumah Lat dilihat sebagai satu inisiatif yang begitu tepat sekali, dan ianya begitu menerima satu sambutan yang terbaik, sekaligus dapat membanggakan lagi kepada karyawan ini untuk terus berbakti kepada tanah kelahirannya, iaitu Perak, sebab beliau berasal daripada negeri kelahiran tersebut. Tahniah kita ucapkan, dan ini yang kita inginkan ya, apabila menjadi seorang kartunis, orang kata ke ala-ala menyelup kasam biar sampai ke pangkal lengan. Terus melakarkan satu sejarah menjadi seniman kartunis yang begitu dikenali ramai dari peringkat tempatan maupun antarabangsa. Dan tahniah sekali lagi kami ucapkan kepada Lat di atas kejayaan ini. Teruskan berbakti pada anak bangsa. Betul-betul, saya ingat lagi waktu saya kecil dulu banyak koleksi buku-buku komik daripada Datuk Lat yang saya masih lagi simpan hingga ke hari ini. Okey, seterusnya Malaysia dan Jepun mengurat langkah dalam memperkukuhkan kerjasama dalam bidang penyiaran. Ini antara salah satu orang kata hubungan dua hala antara negara Malaysia dan juga Jepun, dengan berkongsi orang kata kepakaran dan sebagainya dalam terutama sekali dalam bidang penyiaran, teknologi maklumat dan juga komunikasi serta pos dan kurier. Dan ini melalui permeteraian memorandum kerjasama di antara Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dengan juga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun. Dan ini dinyatakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, di mana lanjutan mesyuarat dua hala pada Februari lepas sempena mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN di Filipina, dan akan mengeratkan lagi kerjasama kedua-dua kementerian selain pertukaran pengetahuan dalam bidang yang disebutkan tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Jepun Fumio Kishida menyaksikan pertukaran MOC itu antara KKD dan
diwakili Ketua Setiausahanya Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Isya dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun yang diwakili Timbalan Menterinya Hiroshi Yoshida. Jadi ini juga Fahmi juga berkata siri perbincangan ini akan lebih lengkap dan menyeluruh diadakan sebelum sidang khas sempena 50 tahun hubungan ASEAN dan Jepun berlangsung di Tokyo pada Disember ini. Itu dia Tahniah kita ucapkan, diharap jalinan kerjasama yang berlangsung ini akan memantapkan lagi ekonomi Malaysia khasnya dan terus memperkukuhkan ekonomi Asia. Dan nampaknya kita akan lihat keadaan cuaca dan selepas itu seperti biasa kita akan terus langsung bersama dengan rakan penyampai dari Bilik Berita. Salam hormat dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Palavi. Syarikat Pengurusan Bangunan Subang Perit di Subang Jaya Hektar Property Services Sendirian Berhad mengesahkan tiada kecederaan dan insiden tidak diingini dilaporkan berlaku dalam banjir kilat yang melanda tingkat bawah tanah pusat beli belah itu semalam. Syarikat pengurusan tersebut aktif menangani keadaan itu serta memastikan keselamatan pembeli dan pengunjung bangunan berkenaan. Pihaknya juga memohon maaf jika ada sebarang gangguan dan sedang berusaha memulihkan keadaan di Subang Perit kembali kepada seperti sebelum ini. Sementara itu, penolong pengarah operasi JBPM Selangor Ahmad Muklis Mukhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan 8.39 malam sebelum sepasukan anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya berserta sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT dikejarkan ke lokasi. Pihaknya mendapati berlaku banjir di bahagian tingkat bawah tanah setinggi 1 kaki. Banjir turut melibatkan sebuah kedai elektrik yang berada di bahagian tingkat bawah tanah namun tidak melibatkan mangsa. Program pemerkasaan OKU Celik Digital, salah satu usaha kerajaan, menghubungkan komuniti itu dengan agensi kerajaan selaras aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, inisiatif itu diperkenal bagi memastikan tiada golongan masyarakat dalam negara ini terpinggir dalam pelaksanaan dasar dan inisiatif kerajaan. Dunia digital bertindak sebagai pemboleh cara bagi memberi peluang kepada komuniti ini untuk berkomunikasi tanpa kekangan. Justru itu, pelaksanaan program pembangunan dan pemerkasaan digital, terutama bagi belia OKU, dilakukan untuk membolehkan mereka menggunakan peluang untuk meningkatkan kebolehpasaran OKU dalam pekerjaan. Program pemerkasaan OKU Celik Digital menjadi platform mempromosikan inisiatif digerakkan KKD bagi membolehkan komuniti OKU memperoleh manfaat dan pelbagai faedah. Satu daerah satu model KRT progresif akan dilaksanakan bermula tahun hadapan bagi kawasan rukun tetangga. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata ini bagi memberi impak yang lebih optimum kepada komuniti di seluruh Malaysia. Langkah ini dapat memperkukuh peranan KRT dalam komuniti selari dengan inisiatif pemerkasaan KRT sebagai penggerak masyarakat progresif. Untuk itu, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional akan mula membuat pemprofilan KRT bagi menentukan strategi dan program sesuai. Kita akan melihat di mana KRT yang dapat melaksanakan aktiviti yang lebih dan terutama dari segi ekonomi. Jadi kita tumpukan dengan satu daerah, satu KRT atau dua KRT. Kita tengok kalau ada di sebuah daerah tu ada 4-5 KRT yang amat progresif, kita gunakan juga, kita perkasakan juga.
Laporan konflik Palestin-Israel. Rejim Zionis sekali lagi menyasarkan kamp pelarian Palestin di tengah genting Gaza hingga menyebabkan sekurang-kurangnya 40 terbunuh dalam serangan terbaru itu. Jurucakap Kementerian Kesihatan Palestin berkata, rejim Israel sengaja mengebom kediaman orang awam di kamp pelarian Al-Mahazi dan kebanyakan mangsa, wanita serta kanak-kanak. Serangan ganas itu berlaku beberapa hari selepas rejim Zionis membedil kamp pelarian Jabalia dan Burij yang meragut lebih 200 nyawa. Konflik yang berlarutan selama hampir sebulan itu turut menyaksikan hujan peluru terus menyasarkan sumber air utama, sekolah kendalian pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, masjid dan hospital di sekitar kawasan terkepung tersebut. Dalam pada itu, pemindahan warga Gaza yang cedera dan pemegang pasport asing untuk melalui lintasan Rafah ke Mesir digantung sejak Sabtu. Dua sumber keselamatan Mesir dan sumber perubatan berkata pemindahan dihentikan selepas serangan Israel pada Jumaat ke atas ambulans di Gaza yang digunakan untuk mengangkut mangsa cedera. Secara keseluruhan, angka korban akibat konflik ini kini mencecah 9,770 di Gaza dan 4,880 daripadanya kanak-kanak. Sekian dari Bilik Berita dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, Tikap Perpaduan penuhi harapan. Saya Helena Pahlavi, sehingga berjumpa lagi. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan seperti dijanjikan dari awal rancangan tadi, Pasha pun dah menyatakan, dah bagi hint-hint dah. Antara topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah pastinya mengenai kanser cervix, ancaman pada wanita. Ini tak dapat kita nafikan lagi, Pasha, ya, kerana kanser cervix merupakan antara kanser yang tertinggi membunuh wanita di Malaysia. Betul. Dan sejauh manakah cara-cara untuk langkah pencegahannya, ataupun kita nak mendalami ilmu bagi memantapkan persiapan diri kita bagi mencegah ataupun daripada nak menghadapi, nak merawati kanser ini, adalah kita membawakan pakar bersama kita, adalah Dr. Malasanti Santirasegapan, yang tak perlu diperkenalkan lagi. Dr. Mala, sebut Dr. Mala je semua orang dah tahu siapa. Terima kasih doktor. Sama-sama. Kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Okey doktor, kita nak beralih pada topik kita hari ini, iaitu kanser cervix, ancaman pada wanita. Dan mungkin ramai di luar sana agak keliru mengenai kanser cervix, ya. Kerana orang faham kanser cervix ini adalah terdapat di bahagian rahim, dan juga adakah ianya berkait rapat dengan ovari dan cervix, adakah ianya sama? Dan mungkin doktor boleh huraikan dengan lebih jelas lagi mengenai kanser cervix. Okey, kanser cervix ni sebenarnya, Nurul, ia adalah nama glamour dia, kanser pangkal rahim. So rahim wanita dia ada bahagian pangkal di bawah, sel di bahagian itu yang berubah menjadi kanser. So adakah ia berkait dengan rahim dan juga ovari? Yes, sebab bila ia merebak, ia boleh pergi ke rahim, ovari dan bahagian reproduktif wanita yang lain. Sebenarnya kanser cervix ini adalah kanser yang ketiga tertinggi membunuh dan mengacau wanita di Malaysia. Dan walaupun ia mempunyai 4 tahap, daripada tahap 1 sehingga tahap 4 yang paling serius, kesedaran wanita, terutamanya Asia serta Malaysia, tentang kanser cervix ini masih rendah. Masih boleh diperbaiki, masih perlu dipertingkatkan, terutamanya dari segi gejala dia, dari segi simptom dia. Sebab ramai yang merasakan sakit tu biasa, ialah kita perempuan dah biasa sakit period, dah biasa sakit menstrual, kita tak pasti sakit ni normal ke tak normal ke, yang pertama. Yang kedua, dari segi pendarahan daripada kemaluan wanita ataupun kita sebut vagina, sebab ialah wanita dah biasa menstrual, lepas tu stop, and then bulan depan menstrual balik dan akan menopause. Jadi sometimes bila ada wanita yang selepas menopause berdarah kembali yang merupakan gejala kanser cervix pun, mereka tak perasan itu adalah simptom. Dia rasa period balik kot. Okey Dr. Mala, sekarang kita bercakap tentang gejala-gejala dan juga simptom-simptom yang ramai wanita tak peka ataupun kurang peka. Yang mungkin mereka akan rasakan benda itu adalah benda lain ataupun benda yang biasa. Mungkin Dr. Mala boleh terangkan sedikit apa antara simptom-simptom yang perlu kita kata lebih aware atau lebih cakna
perubahan-perubahan yang berlaku pada badan kita sendiri kan, jadi kita perlu lebih faham dan lebih tahu. Antara gejala yang sering terlepas pandang adalah pendarahan yang tidak normal. Maksudnya dah berhenti darah haid, kemudian pendarahan kembali, sudah menopause, berdarah kembali, pendarahan yang terlampau banyak, pendarahan yang sehingga berketul-ketul, itu adalah antara gejala yang paling kerap dan sering terlepas pandang. Dan yang kedua adalah sakit ketika bersama untuk wanita yang telah berkahwin dan mempunyai hubungan seksual, dan ini juga sering terlepas pandang ataupun dipandang mudah. Orang rasa benda itu biasa. Tetapi sebenarnya kita kalau boleh tak nak pergi sehingga begitu jauh. Kita nak wanita kesan awal, saring awal, ketahui awal dan tahu faktor risiko diri anda sendiri dan faktor risiko orang di sekeliling anda supaya kamu boleh kesan dari awal lagi. Itu pastinya. Dan doktor, kita nak tahu juga, kita tahu ya, kanser cervix ini adalah menumpukan ataupun yang menghidapinya adalah golongan wanita, tetapi ianya mempunyai pelbagai kategori umur. Dan adakah kategori umur tertentu yang membuatkan wanita ini dilihat berisiko untuk menghidapi kanser cervix, ataupun sebenarnya tidak ada istilah risiko umur tertentu? Sesiapa sahaja wanita dan akil balik adalah berisiko untuk menghidapi kanser cervix. Bagaimana? Okey, kalau nak kata risiko secara umum, semua wanita yang telah akil balik memang berisiko boleh dapat kanser cervix. Tetapi untuk khususnya apakah risiko tinggi wanita dalam lingkungan 35 hingga 60 tahun. Yang pertama, yang kedua, faktor risiko adalah merokok, okey, dan juga gaya hidup. Banyak pasangan seksual terutamanya mempunyai penyakit berjangkit yang lain seperti virus HIV dan sebagainya juga boleh meninggikan risiko seseorang untuk dapat jangkitan kanser cervix. Dan satu lagi faktor risiko adalah apabila imuniti rendah, terutamanya kekurangan vitamin B12, kekurangan zat besi, penyakit anemia dan sebagainya boleh mengurangkan tahap daya tahan tubuh terhadap melawan kanser cervix ini. Okey, so kita dah tahu dah antara risiko-risiko tinggi ataupun golongan-golongan yang mempunyai risiko tinggi untuk mendapati kanser cervix ni. Mungkin doktor boleh terangkan juga kepada kita apakah yang menyebabkan kanser cervix itu berlaku, puncanya. Kita selalu dengar virus HPV ataupun human papilloma virus ni, mungkin ada sedikit kekeliruan di situ. Dr. Mala boleh jelaskan kepada kami dan juga kepada penonton. Okey, human papilloma virus adalah virus yang bertanggungjawab terhadap lebih 90% kes kanser cervix. Alright, sebab itulah kanser cervix ini sekarang dari segi kesedaran kita tumpukan terhadap pemahaman dan juga kesedaran terhadap virus HPV. Sebab kalau kita dapat eradicate, maksudnya kita dapat hapuskan virus ni, lebih daripada 90% kes kanser cervix kita dapat hapuskan. Okey, virus ini adalah virus yang sebenarnya biasa. Dia duduk diam-diam dekat pangkal rahim tu bertahun-tahun. Alright, so dia duduk, kita panggil dia colonize. Dia duduk dekat situ dan secara perlahan-lahan virus ini menyebabkan perubahan terhadap sel di pangkal rahim. Jadi daripada sel normal, dia duduk situ bertahun-tahun, dia mengubah sel di pangkal rahim kita daripada sel biasa menjadi sel kanser. So ini adalah faktor utama yang mencetuskan dan menyebabkan kanser cervix berlaku, HPV, iaitu human papilloma virus. Itu dia. Dan doktor, tadi di awal rancangan doktor ada berkongsikan cara-cara untuk mengesan seseorang itu menghidap kanser cervix adalah menerusi ujian pap smear. Tetapi selain pap smear, adakah kaedah baharu yang diperkenalkan iaitu ujian HPV DNE? Sesuatu yang baru sebenarnya. Kita tahu hanya suntikan vaksin HPV. Sekarang ni dah ada ujian HPV DNE dan mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut mengenai ujian ini. Okey, kalau dulu Pasha, kita tahu yang pap smear. Okey, pap smear adalah kaedah ujian untuk mengesan sel di pangkal rahim tersebut. Maksudnya kita dah satu step terlambat. Kita pergi dekat pangkal rahim tu kita tengok sel tu normal ke dah jadi kanser. Sel tu normal ke dah jadi kanser. Itu yang kita buat. Pap smear ni sepatutnya setiap tahun kena buat. Sebab tu ramai wanita yang segan, tak suka
malas, lengah-lengahkan dahulu ya. Tunggu ada mood sebab dia leceh orang kata kan. Sebab kita ni duk menunggu sel tu dah tukar jadi kanser ke belum. Alright. HPV DNA we are a step ahead. Maksudnya kita tengok virus yang menyebabkan kanser ada tak dekat situ. Virus yang berupaya mengubah sel pangkal rahim, dia berupaya mengubah sel itu menjadi sel kanser, dia ada tak kat situ. So kita kesan daripada awal, daripada punca lagi. So kita kesan. Dan kalau kita sebut pap smear, ramai yang akan teringat muncung itik. Betul. Ramai akan teringat benda-benda yang menggerunkan, betul tak? Dan dia menyakitkan ya, dan dia ramai wanita suka mengelakkan ya. Skip 2-3 tahun ya. HPV DNA sangat mudah sebab wanita akan diberikan swab itu sendiri, buat sendiri, sangat cepat, tidak menyakitkan, tak perlu segan dan tidak menyeramkan. Dia semudah buat COVID-19 swab test sendiri. Okay. So kita akan berikan arahan mudah, nurse ataupun doktor yang in charge, dan kita akan berikan swab itu kepada wanita tersebut. Wanita buat sendiri dan beri kepada kita. Kita hantar ke makmal untuk analisis, dan kita akan dapatkan accurate information yang betul ada ataupun tidak virus ini. Kalau ada, kita rawat dan kita cegah daripada awal lagi. Jadi ujian ni dilakukan di klinik juga ataupun boleh dibawa balik, boleh dilakukan dalam keselesaan rumah sendiri, macam mana? Sebenarnya kalau ikutkan memanglah kita boleh benarkan bawa balik. Tapi bila dah bawa balik nanti lupalah, hilanglah, anak masuk dalam kolam lah. Jadi sebaik-baiknya buatlah di premis klinik ataupun premis yang ada nurse, boleh pantau dan sebagainya. Tetapi anda akan diberikan bilik dan sebagainya, boleh buat di sana sangat cepat. So dia sangat mudah, dan sekarang memang ada banyak program awareness ya yang sedang dianjurkan, dan kita war-warkan supaya wanita tampil ke hadapan dan buat saringannya. Contohnya program di bawah LPPKN sendiri, di bawah Klinik Nur Sejahtera, memang ada satu kempen yang mana kita seru dan kita panggil wanita di Malaysia untuk tampil ke hadapan dan buat saringan HPV DNA ini. Dan mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai inisiatif ini. Alright. Sebenarnya mudah sangat. You all pergi saja ke website LPPKN, www.lppkn.government.my, dan carilah lokasi Klinik Nur Sejahtera yang terdekat dengan rumah you all. You boleh call, you boleh book appointment. Sebenarnya boleh walk in, tapi yalah kalau book appointment kita dah bagi tahu tuan rumah kita nak datang tu mudah sikit kan. So boleh bagi tahu, dan semua golongan wanita, anak-anak muda, ibu-ibu yang telah kahwin, warga emas, anda semua boleh pergi ke klinik ini dan dapatkan saringan HPV DNA ini secara percuma. Itu yang kita nak bagi tahu ya. Ini adalah, dan ia ada sedikit kriteria siapa yang layak ya, wanita dalam golongan B40 dan juga M40 berumur 35 hingga 60 tahun, warga negara Malaysia serta penduduk tetap. Ada kriteria, tetapi kalau anda rasa tak pasti saya ni masuk ke tak masuk ke dalam kriteria ini, don't worry, just pergi ke website ataupun buat a phone call, bertanya kepada petugas di sana, dapatkan maklumat lanjut kerana mereka semua sedia membantu. Gitu. Dan doktor, kita nak tahu juga, kita berbalik kepada kanser cervix ya. Apakah yang menyebabkan kanser cervix ini cepat merebak? Alright. Sebenarnya salah satu sebab kita rasa cepatnya dia merebak sebab kita kesan lambat. Jadi by the time kita tahu tu dia dah pergi ke tempat lain. Yang kedua sebab dia adalah sebab dia berada di pangkal rahim, betul tak? Jadinya dia memang dah berhubung dengan rahim. Dia memang mempunyai saluran darah dan juga kita panggil lymphatic system. Dia punya sambungan dia dengan organ-organ reproduktif yang lain secara dekat. Sangat dekat dengan ovari, fallopian tube dan sebagainya. Jadi bila kanser sel itu berlaku di pangkal rahim, sangat cepat untuk dia merebak. Ya, dan sangat cepat juga untuk dia merebak ke seluruh tubuh. Dan ia juga berkaitan dengan, ialah macam saya sebutkan tadi, virus dan juga immunity. Jadi bila daya tahan rendah, sel darah merah rendah, virus ini telah colonize area di pangkal rahim itu, sangat cepat untuk dia merebakkan
kanser tersebut ke seluruh tubuh, terutamanya ke sistem reproduktif wanita itu sendiri, iaitu rahim, ovari, fallopian tube dan sebagainya. Okay, doktor, kalau bercakap tentang virus ni, yang penting memang kita akan teringat vaksin HPV itu sendiri. Yang kerajaan memang ada satu usaha di mana kanak-kanak perempuan berumur 13 tahun diberikan vaksin ini secara percuma. Betul. Kita nak tahu macam mana, sejauh mana keberkesanan vaksin HPV ini dalam pencegahan kanser cervix. Okey. Kerajaan di Malaysia, kita memberikan suntikan HPV DNA kepada remaja berusia 15 tahun di sekolah. Saya kira bermula daripada 2009-2010 macam tu kan ya. Program ini bermula dan makin lama makin diperbesarkan reach out dia. Keberkesanannya jika diberi ketika remaja ini masih muda, belum mempunyai hubungan seksual lagi, dan yes, kita panggil preventif, sangat tinggi, hampir 95% kadar keberkesanan untuk mencegah kanser cervix daripada berlaku. Apabila umur bertambah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun begitu, keberkesanan dia berkurang sedikit demi sedikit, terutamanya jika wanita itu telah berkahwin ataupun telah mempunyai hubungan seksual. Jadi sebab itu kita sarankan lebih awal untuk yang remaja di dalam umur yang memang kita beri suntikan percuma, boleh dapatkan di sekolah berhubungan cikgu, go through prosedur yang biasa saja. Untuk wanita yang terlepas kat sekolah hari itu tak ambil, alamak baru sekarang nak ambil kan, 18-20 tahun, anda masih boleh mendapatkannya. Pergi saja ke mana-mana klinik berdekatan, tanya dengan petugas dan juga doktor di sana, mereka akan berikan penerangan dan juga kadar keberkesanan untuk gaya hidup anda serta umur anda, dan anda masih boleh diberi vaksin pencegah ini. Saya nak tekankan sekali lagi ya, vaksin HPV DNA ini adalah untuk mencegah virus human papilloma virus ini daripada masuk dan juga duduk ataupun bertakhta di pangkal rahim wanita tersebut, di cervix. Jadi kita tak bagi virus tu masuk supaya dia tak bertakhta, supaya dia tidak boleh mengubah sel di pangkal rahim menjadi sel kanser. So itu fungsinya, iaitu mencegah sama sekali. Jadi sebenarnya kanser cervix ni boleh dicegah 95% mungkin sepenuhnya kalau anak-anak dialah golong anak-anak perempuan diberikan vaksin ini daripada usia yang muda. Satu lagi soalan, doktor, kalau kita buat ujian HPV DNA tu, adakah bermaksud kita tak payah buat pap smear? Yes, correct. Kalau dah buat HPV DNA, sebenarnya HPV DNA 5 tahun sekali dah cukup. Kalau HPV DNA clear, tak payah buat pap smear. Itu Berita baik untuk wanita di luar sana yang takut untuk melakukan ujian pap smear setiap tahun. Kita boleh buat ujian HPV DNA 5 tahun sekali sahaja, tak payah buat pap smear. Ya, dan kita terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Mala ya atas kesudian masa meluangkan bersama kita untuk membicarakan mengenai kanser cervix, ancaman pada wanita. Okey, untuk wanita-wanita di luar sana, jangan takut ya untuk melakukan rawatan ataupun pemeriksaan kesihatan untuk mengenal pasti mengenai kanser cervix. Kalau tahu, kita dapat cegah dengan lebih awal. Betul. Dan yang penting jangan takut. Takut itu yang akan menjadi silent killer ataupun pembunuh dalam diam terhadap diri kita. Okey, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Bagi yang berkunjung ke Langkawi, pastinya tidak akan melepaskan peluang ke Skycap Cable Car yang terletak di kawasan Gunung Majincang. Jika berada di sana, pengunjung perlu berjalan kaki dalam 7 hingga 10 minit menuju ke stesen kabel sambil mencuci mata dan membeli belah di kedai-kedai yang menjual cenderahati termasuk makanan dan minuman. Pihak pengurusan di sini ada menyediakan kenderaan bagi membawa pengunjung menjelajah di kawasan sekitar sini. Banyak kemudahan dan tarikan yang ditawarkan di sini, termasuklah Majincang Petlands, 3D Arts, Sky Bridge, Sky Glide dan banyak lagi. Berlegar di atas hutan dan mendaki batu berusia lebih 550 juta tahun, Skycap memberikan anda lebih dari satu pengalaman unik di mana Skycap terletak di lokasi bahagian tertua di Asia Tenggara dan yang pertama dibina seumpama ini dari aras laut.
Bagi anda yang datang ke Langkawi, jangan lupa singgah ke Sky Bridge yang terletak di Gunung Mat Cincang bagi menikmati panorama yang sungguh indah dari 660 meter dari paras laut. Bagi mereka yang sudah berada di puncak Gunung Mat Cincang iaitu di Sky Bridge, pasti merasa kagum dengan keindahan pemandangan panorama 360 darjah Kepulauan Langkawi dan selatan Thailand. Ciri geografinya yang unik dan menarik di samping kehijauan dan kecantikan flora yang menakjubkan. Pastikan Langkawi Skycap termasuk dalam senarai destinasi persinggahan anda di Langkawi. Itu dia keindahan Langkawi yang tak dapat disangkal lagi. Sememangnya itu merupakan antara tarikan pelancong. Dan kita ni sebagai warga Malaysia juga ya, Pasha, siapa tahu kalau terfikir nak melancong, mesti yang pertama sekali terlintas di minda kita adalah Langkawi. Langkawi, betul. Kalau tak Langkawi, Pulau Pinang, kalau tak mana-mana lah pulau-pulau peranginan di sekitar negara Malaysia ni, sebenarnya banyak tempat-tempat yang cantik dan menarik untuk kita lawati. Okey, kita nak bercakap tentang bisnes ataupun perniagaan yang menggunakan social media ni. Kalau kita, ialah sejak daripada COVID, daripada PKP dan sebagainya, ramai yang menggunakan platform-platform online untuk berniaga, mencari sedikit duit tambahan dan sebagainya untuk menampung perbelanjaan. Sekarang ni mahal sangat kos-kos kehidupan, Nurul. Tapi tak ramai yang tahu menggunakan social media secara betul ataupun secara efektif untuk melonjakkan perniagaan anda. Jadi hari ini kita menjemput seorang pakar social media untuk membantu, mungkin boleh berkongsi pelbagai tips ataupun maklumat yang berguna untuk anda di luar sana, terutama sekali yang menjalankan perniagaan secara atas talian. Bersama kami pada pagi ini Encik Azril yang terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan Encik Azril juga merupakan pakar media sosial. Okey, maknanya tepatlah tetamu yang kita bawa hari ini untuk memperkatakan topik kita hari ini. Dan mungkin terlebih dahulu kita nak berkongsikan kepada penonton ya, seperti mana yang Pasha telah sebutkan daripada awal rancangan tadi, bahawa ketika ini bisnes ataupun perniagaan telah pun beralih sepenuhnya dalam untuk mempromosikan perniagaan mereka adalah menerusi platform media sosial. Kalau dulu sebelum zaman pandemik, media sosial ni orang kata apa, manja-manja lah untuk dipromosi. Tapi ketika ini kita dapat saksikan promosi yang berterusan dan lebih pelbagai tekniknya dan lebih pelbagai, lebih mencabar. Kalau orang kata kena sentiasa ada ilmu. Dan mungkin Cik Azri boleh kongsikan mengenai landscape media sosial di Malaysia ni khasnya untuk mempromosikan sesuatu produk perniagaan itu bagaimana? Okey, first and foremost nak cakap terima kasihlah kerana bagi peluang untuk berada di sini. Okey, quick background tentang saya lah sebelum ni ya. Saya dah 18 tahun buat dalam marketing dan promosi dalam dunia corporate. Jadi lepas tu sekarang saya dah buka bisnes di mana membuat servis pengurusan media sosial untuk bisnes SME. Ya, lebih 100 company dah kami jaga dah. Jadi balik pada soalan tadi, pada landscape digital tu, sekarang ni di Malaysia kalau ikut statistik ya, nombor 1 social media di Malaysia masih lagi Facebook. Ya, dengan 20 juta followers ya. Ada 20 juta pengguna. Ya. Nombor 2 adalah sekarang TikTok. TikTok dah 19 juta dah pengguna. Instagram dah jatuh nombor 3. 13.9 juta. Ya. So Twitter tak payah cakap lah, very niche ya, 5.5 juta saja. Tapi tak salah ya pakai. So sekarang ni bagi saya lah, kalau ditanya soalan oleh peningkat SME, kita perlu pakai 4 platform. Ya, 4 platform. First, kalau kita tengok tu dari segi umur, Facebook, pengguna Facebook adalah lebih kepada mature audience. Ya, 25 ke atas, 30 ke atas. Ya, Instagram pula lebih kepada perempuan, skewed, women skewed dan slightly younger. Ya, 20 ke atas. Ya, TikTok ni dia campur. Dan yang shortnya, info 19.3 juta pengguna di TikTok di Malaysia ni adalah 18 tahun ke atas. Tu tak kira yang bawah tu. So boleh imagine lah betapa besarnya TikTok. Ya, jadi kalau boleh peniaga SME sekarang ni kena guna platform TikTok. Okey, kita pula juga menerusi platform TikTok. Adakah semua jenis perniagaan itu sesuai untuk dipromosikan di TikTok ataupun bagaimana? Boleh, sebab guna semua platform, dan juga dari segi jenis bisnes tu boleh sebab dia akan bergantung kepada konten. Jadi kalau konten anda tepat,
menarik, memang akan tarik perhatian. Tak kisah audiens mana pun, umur pun. Ya. Ya. Okey, itu yang kita bercakap pasal konten ni. Mungkin ramai antara peniaga-peniaga di luar sana ataupun mungkin brand owners dan sebagainya, bila bercakap tentang konten, itulah benda yang sering paling pening lah untuk difikirkan. Betul. Saya nak buat konten yang macam mana, konten apa yang paling engaging untuk menarik minat audiens dan sebagainya. Macam mana saya nak gunakan konten tu untuk mengetengahkan jenama saya dan juga bisnes saya. Itu antara persoalan-persoalan yang sering ramai peniaga-peniaga orang kata runsing lah. Macam mana kita nak pilih jenis konten untuk dibuat? Sebelum kita fikir pasal konten, first sekali adalah kita kena faham media sosial ni adalah satu marketing platform. Jadi kena tahu pasal marketing lah juga, pasal pemasaran ya. So first sekali yang paling penting dalam bisnes adalah you kena tahu target audience. Siapa yang you nak jual? Umur berapa? Tinggal di mana? Demographics, pendapatan, dah kahwin ke, single ke, pelajar ke, first jobbers ke, executive ke. So from there you tahu better knowledge macam mana nak approach. Ya, kalau nak jual barang-barang kepada ibu-ibu, jadi you tahu. So that is first your demographics lah. Ya. Second juga adalah you kena aktifkan media sosial anda. Janganlah seminggu post, kemudian 2 minggu senyap. Kan? Jadi kalau boleh itulah, kalau boleh kita post 3 kali seminggu. Kalau boleh. Ya. So itu satu. Satu lagi juga kena buat promosi. Ya. Promosi tu kalau boleh bulanan. Ya. Jenis-jenis promosi pun macam-macam. Kalau you tak tahu apa promosi nak buat, you boleh refer balik kepada kalender tahunan. Ni nak dekat Deepavali ni sebagai contoh. Kalau relevan, gunakan platform Deepavali sebagai platform untuk buat promosi. Kan? Nanti hujung bulan, hujung tahun cuti sekolah. Jadi apa promosi yang relevan yang anda boleh pakai untuk take advantage. Ya. So those are the things yang you kena buat, promosi. Ya, satu lagi juga you kena buat adalah guna KOL. KOL ni key opinion leaders. Maksudnya influencer lah. Gunakan influencer. Tapi influencer ni pula tengoklah budget. Kan? So influencer ada banyak jenis. Micro, macro, nano. So yang tu saya boleh cerita lepas ni lebih lanjut. Jadi influencer ni dia sebelum tu saya cakap juga adalah dunia online ni ada dua nak kena tackle. Satu media sosial, satu Google. Ya. Diorang ni tak kawan. Google tak suka social media, media sosial tak suka Google. Jadi macam mana nak tackle dua-dua ni? You kena pakai influencer untuk social media. You pakai bloggers untuk Google. Jadi bloggers ni masih relevan. Maksudnya untuk menaikkan SEO. SEO ya betul. Google lebih kepada blogger, social media lebih kepada media sosial, kan? So benda-benda itu you kena betul-betul maksimalkanlah pakai. Dan yang step yang kelima adalah buat boosting. Ya, ads ni juga dua, satu media sosial dan juga Google. Ya. So 5 benda ni lah yang perlu dibuat untuk lonjakkan bisnes anda. Okey, kita nak bercakap tentang memaksimalkan penggunaan influencer. Yalah, kalau kita nak ambil influencer pun bayar bukannya sikit kan, kita kena bayar influencer ni mahal beribu-ribu. Tapi kita akan berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita nak sambung terus perbincangan kita dengan Encik Azril. Okey, tadi kita dah bercakap tentang penggunaan KOL dalam memasarkan produk ataupun jenama sesuatu perniagaan ini. Menggunakan influencer, macam Encik Azril sebutkan tadi, ada different categories. Ada nano, micro, macro dan untuk setiap kategori tu bayaran juga berbeza-beza. Sekarang ni persoalannya bagaimana untuk kita nak memaksimalkan penggunaan influencer tu. Kalau saya bayar seorang RM10,000, apa yang saya boleh dapat daripada RM10,000 tu? Betul. Okey. Sepanjang 8 tahun yang kami dah dealing dengan SME, bisnes SME dan juga dengan influencer. Jadi saya buat 6 langkah ni untuk memaksimalkan penggunaan. Ya. First, you nak kena tahu budget. Budget ni RM10 ke, RM10,000 ke, depends. So yang saya cakap ni bukan untuk bisnes besar, ni untuk SME. Ya, saya tahu
salah satu problem diorang ni adalah budget. Ya. Setiap budget nak spend tu kena balik return sale. Betul. Dia tak boleh tahan. Betul. Tu salah satu pada ni lah. Jadi first kena tengok budget. Kalau ada budget banyak tu pun subjektif, ya. Kalau contohlah, katalah ada budget 15,000, tak semestinya kau nak kena perhabis bulan tu. Sebagai contoh, you boleh buat fasa. Kan? So tengok budget, cara macam mana nak spend, ya. Second, kena tengok jenis kena ada campaign. Ya, kena ada campaign. Kalau pakai KOL, pakai influencer tapi you tak ada campaign, tak ada promosi, rugilah. Ya. So kena buat promosi barulah guna dia orang, ya. Saya lupa nak cakap pasal nano tu. Boleh rewind sikit? Boleh. Okey, sorry. So my influencer ni pula ada 3 jenis, ya. Satu adalah nano, maksudnya yang kecil, 1,000 ke 10,000 follower. Ya. Kemudian micro 10,000 ke 100,000 follower. Dan makro ni 100,000 ke juta-juta lah. Ya. So balik pada bajet tadi tu, tengok mana yang you mampu pakai. Ya. Nombor 2, saya cakap tadi, kena ada promosi. Kalau tak buat promosi, sangat-sangat sayang. Sebab promosi itulah yang akan menarik perhatian pelanggan, potensial pelanggan. Jadi itu sepatutnya lah kena ada promosi. Satu lagi juga adalah kena tengok jenis-jenis, pilih jenis influencer lah, whether nak pakai nano ke micro ke makro. Ya. Itu juga kita nak tahu macam mana kita nak tahu jenis influencer yang perlu kita gunakan. Ini yang step yang keempat, paling penting. Nak kena tahu followers dia siapa. Sebab saya pernah ada dulu klien nak juga satu influencer ni, yang mana yang kami cakap tak relevan, tapi nak juga 12,000, 3 video, tak ada sale. Kerana tidak mencapai sasaran jenis perniagaan yang digunakan itu. Sebagai contoh, kalau you berniaga jual barang-barang baby, janganlah ambil influencer yang tak ada kena-mengena dengan baby. Kenalah ambil mak-mak, contohlah influencer yang relevan. Jadi you punya target audience dengan dia punya target audience ngam. Barulah berbaloi. Kan? So tu sangat-sangat penting. Kena tengok juga siapa yang you nak pakai tu, whether it's relevant to your audience. That's why first kali you kena tahu siapa target audience you. Ya. So that is very important. Dan nombor 5 juga adalah, ini salah satu yang banyak yang tak buat betul-betul, proper briefing. Kena brief betul-betul influencer-influencer ni, you punya promosi, detail, mechanics dia apa benda, dapat apa, harga berapa, kedai kat mana, kan? Promosi ni daripada berapa hari bulan ke berapa hari bulan. So benda-benda tu sangat penting supaya info tak salah. Ini dah di-post, dah dibuat video semua, alamak salah info, salah bulan, sebagai contoh. Tak bagi tahu lokasi, tak bagi tahu. So briefing ni sangat penting, tapi jangan kontrol influencer punya bahasa. Cara dia buat, dia orang tahulah macam mana attract dia orang punya influencer audience. Dia orang dah tahu sangatlah. Kita bagi tahu highlight je. Make sure highlight ni macam mana kau nak buat, pandai-pandai lah. Yang penting sampai. Yes. Dan kita nak tahu juga, Cik Azril, selalunya apakah antara kesilapan di social media yang dilakukan oleh para usahawan ini? Okey, kesilapan ni banyak. First sekali yang saya boleh tahu, yang saya boleh cerita dia adalah profile tak complete. Profile tu bila, maksudnya tak letak nama betul, tak letak alamat, tak letak kontak, tak letak menu. Sebagai contoh, kalau you berniaga F&B kan, you boleh letak menu, link kat mana nak beli, TikTok apa semua kan. Itu memang salah satu pada mistake yang sangat ketara lah yang dia orang tak buat. Ya. Dari segi yang nombor 2 juga adalah kena ada So kadang-kadang susah juga kan, kebanyakan SME ni dialah yang buat produk, dialah yang buat marketing, dialah juga yang buat admin work dan sebagainya. Kadang-kadang terlalu banyak ataupun beban tanggungjawab dalam menjalankan perniagaan tu jatuh pada satu seorang. Banyak sangat benda. Mungkin ni ada Encik Azril boleh kongsikan tips bagaimana untuk peniaga yang orang kata solopreneur. Faham. Yang selalu masalah yang ketara juga adalah dari segi nak buat konten. Jadi dia orang tak tahu sistem. Okey. Sistem dia ada 2 benda nak kena buat. Okey. Ni dah lepas tahu dah target audience apa semua kan. Okey.
First kali adalah kita kena buat content pillars. Okey. Okey, content pillars tu mungkin ada 5 pillar, mungkin ada 6 pillar. Setiap pillar tu adalah tentang bisnes kita lah. Katalah you peniaga restoran, F&B, ya. First pillar adalah of course cerita pasal makanan you. Kan? So dari segi pemilihan, dari segi makanan pula ada banyak. You kena pilih hero produk. Paling laku sekali asam pedas sebagai contoh. Jadi ratio dia tu lebih kepada asam pedas. Okay. Tapi adalah juga cerita pasal benda lain, kan? Makanan lain, masak kicap ke apa kan. Tu satu pillar. Satu lagi pillar juga adalah promosi. Promosi apa? Setiap bulan you kena plan dah. Semua ni kena plan ahead, ya. Promosi makanan ke, promosi set lunch ke apa kan. Nombor 3 juga you boleh share tentang testimonial. Jadi testimonial ni kita boleh tanya orang ataupun ada orang yang post kat Facebook tag kita kan, kita post balik. Jadi testimonial ni sangat penting sebab dia akan membantu dari segi credibility. Banyak orang tulis sedap, tu dah bagus. Tapi ada juga testimoni yang tak sedap. Jadi kena jaga-jagalah kualiti makanan. Ya. Nombor 4 pillar boleh cerita pasal behind the scene sebagai contoh. Kan? You boleh tunjuk dapur you bersih, penyediaan makanan, semua tu behind the scene. Boleh juga katalah you buka bazar Ramadan esok ni kan, tengah-tengah pasang, tunjuk. Orang suka tengok tu. Dan pasal behind the scene ni, penting dia sekali adalah jangan perfect. Tak payah nak, kadang-kadang benda tersengit, terjatuh, itu orang nak tengok. Orang nak tengok real life, kehidupan Yes, yang sebenar. betul. Okay, kita nak tahu juga, apabila kita memviralkan sesuatu, adakah ianya bagus untuk perniagaan kita ataupun sebaliknya, sebaliknya. Dan sekiranya kita telah pun bersedia untuk memviralkan produk kita, apakah risiko yang perlu kita bersiap sedia? Okey. Viral tu maksudnya promosi lah. Kita nak viralkan menjadi promosi. tular, Ya, betul. Dia depends cara you nak viral. Viral ni sebab saya pun pernah ada juga klien sebelum ni yang pakai method untuk viral. Okey. Tapi saya nak cerita pun sebab benda tu mungkin bunyi macam negatif. Tapi kita kontrolkan benda yang publicity tu lebih menjuruskan kepada positif. Selalu nak viral ni dia negatif. Kalau positif susah sangat nak viral. Tapi juga orang kata any marketing is good marketing. Bad marketing pun can be good marketing. Jadi macam mana? Sesungguhan ni nak cakap dalam aku lah. Saya pernah buat promosi viral di mana ada pergaduhan di restoran. Tapi macam tahu je yang mana satu ni. tapi dia tak efek brand business tu. Okey. Tapi kita buat benda tu jadi dekat restoran tu. Sale naik 4 kali ganda lepas tu. So itu salah satu method lah. Tapi janganlah pecah tembelang. Nanti kan. Tapi sungguh benda tu menjadi. Tapi kena betul-betul buat planning lah. Dan juga kalau nak dari segi viral yang positif, boleh. Ada yang certain company yang boleh buat video menarik, video kelakar pun ada juga. Tapi cost lah. Tapi kadang-kadang orang Malaysia ni dia suka konten yang menyentuh hati. Betul. Tetapi mungkin itu boleh dijadikan sebagai salah satu konten untuk menarik perhatian ataupun customer ataupun pelanggan. Tetapi kita nak tahu juga apabila melakukan promosi melalui media sosial, dikatakan engagement akan dilaksanakan memiliki durasi yang tertentu, ya. Tidak begitu singkat. Orang kata buat hari ni, esok sales meletup. Itu memang akan sama sekali tidak benar lah. Tetapi ianya diberi berapa kita nak tahu sebenarnya tempoh masa yang diberikan untuk memastikan bahawa adanya penerimaan dan adanya sales di situ. Tak naklah kita tunggu dah melabur duit, masa pun dah telah pun diberikan, tetapi ianya tidak seperti yang diharapkan. Okey. Dari segi period promosi tu, kalau boleh paling kurang pun sebulan lah kalau boleh. Itu pun tak termasuk pre-promosi. Maksudnya kalau dari segi marketing, kita dah buat pre-promosi ni 2 minggu sebelum. Ya, tu dah bagi tahu dah wawa dah nak bagi orang curious, bagi orang macam apa benda ni, what's happening kan. Jadi promosi kalau ikut saya, kalau boleh paling kurang sebulan lah promosi tu. Itu kalau gerila punya promosi mungkinlah tepat yang akan berlaku, ya. Betul. Itu pastinya. Dan kita nak tahu juga, Cik Azril, apakah langkah-langkah untuk kita melonjakkan lagi bilangan ataupun jumlah sales kita menerusi platform media sosial? Okey. Itu dari segi boosting lah. Boosting ni ada 2 jenis. Ya. Satu adalah untuk menaikkan followers.
satu lagi nak menaikkan awareness. Awareness ni maksudnya bila ada bagi ramai orang tahu, kemungkinan besar depends juga promosi apa jenis promosi, sale akan naik. Kalau promosi tu tak menarik, kalau orang tahu pun orang tak beli. Jadi kena benda yang menarik lah dari segi promosi. Yang saya cakap dari nombor 1 tadi juga adalah untuk menaikkan followers. Followers ni adalah penting sebab kalau you ada sikit followers, kadang-kadang orang tak percaya. Betul. Betul ke ni 10 orang dia follower? Kan takut tipu. So benda tu kita boleh buat. Bukannya tipu, maksudnya kita buat promosi boosting yang mana follower yang relevan ikut demografik yang kita nak akan follow page. Itu memang bagus. Itu memang ongoing. Kena selalu buat. Contohnya RM10 sehari. Buatlah sampai 3 bulan. You punya follower akan naik. Followers tu you boleh pilih demografik dia, bukannya siapa-siapa aja yang ikut. Jadi relevant to your business. So dua benda ni lah. Satu untuk naikkan followers, satu lagi untuk naikkan awareness. Jadi secara basic je lah. Betul. Jadi apa-apa yang kita buat, kalau kita nak buat marketing ataupun promosi dekat social media tu, kita kena tahu objektif dia lah. Sama ada kita nak objektif kita untuk meramaikan followers ataupun objektif kita untuk mencapai satu sasaran Nak menjual. Menjual. Betul. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azrul kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin berkongsilah sikit sebanyak informasi yang berguna untuk anda di luar sana yang menjalankan perniagaan secara online dan menggunakan social media sebagai platform untuk mempromosikan bisnes anda. Betul, itu saja yang berkesempatan yang kita ada pada hari ini, dan diharapkan segala informasi yang kami kongsikan akan memberi sedikit sebanyak pengetahuan dan boleh anda aplikasikan dalam perniagaan anda ataupun kehidupan seharian. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye. Terus bangkit yakin berdiri.